Kemudian kalau kita melihat dari segi aspek pengaruh Islam di alam Melayu, kita melihat dari segi beberapa hal, iaitu ada 8 hal yang kita akan bincangkan. Pertama iaitu akidah dan juga kepercayaan. Okey. Kalau kita melihat dari segi aspek akidah dan kepercayaan, sebelum kedatangan Islam, kebanyakannya orang Nusantara ini mereka mengamalkan ajaran yang dikatakan khurafat, politisme, banyak Tuhan dan sebagainya, menyembah benda-benda yang dikatakan alam gaib yang tidak ada usul peksa, mengamalkan perhambaan kepada raja, tiada amalan yang selaras dengan syariat Islam seperti puasa, zakat dan haji dan sebagainya. Tapi bila Islam datang, mengubah segala akidah yang rosak yang tu, meletakkan Islam itu yang pertama itu mempercayai akan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala yang ketauhidan itu sendiri. Kemudian menghapuskan konsep dewa raja, iaitu meletakkan bahawa khalifah ataupun sultan itu merupakan ketua yang mewakili Allah, atau dikatakan khalifatullah fil ard, pengganti Allah di muka bumi ini. Bukannya raja itu sebagai dewa, raja itu sebagai ni yang bersifat mistik dan sebagainya. Kemudian lahirlah amalan yang selaras dengan kehendak Islam seperti apa solat, puasa, zakat dan haji, dan juga mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan masyarakat Melayu kepada lebih bersifat rasional dibandingkan dengan kebatilan sebelum ini. Ini yang membezakan antara Islam datang dengan Islam yang sebelum Islam itu datang. Kebanyakan mereka lebih kepada konteks khurafat. Kemudian kita bercakap tentang bagaimana politik dan pentadbiran itu sendiri. Bila zaman sebelum Islam datang, mereka mengamalkan sistem politik dewa raja. Maknanya keagungan raja itu di tahap yang tinggi, dan para sultan jarang menampingi ulama, ataupun para raja jarang menampingi ulama. Siasah yang tidak berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Maknanya politik yang diamalkan berdasarkan apa kata raja, tidak berlandaskan hukum. Contohnya hukum tidak berlandaskan pada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Tapi bila mana Islam datang, selepas kedatangan Islam, dia mengubah landscape politik daripada dewa raja, monarki kepada bentuk yang lebih syura ataupun demokrasi, lebih kepada suara syura itu sendiri. Penggunaan nama sultan ataupun amir dalam pentadbiran, maknanya tidak kebanyakan menggunakan raja lagi, tapi banyakkan menggunakan nama sultan. Merubah watak sultan-sultan menjadi golongan yang cinta ilmu serta menampingi ulama. Kalau dulu mereka tidak senang kepada ulama, tapi tatkala Islam masuk dalam institusi kesultanan, ulama menjadi pendamping kepada mereka dan mereka menyintai konteks ilmu itu sendiri. Kemudian mengemukakan siasat yang berpandukan kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Maknanya Al-Quran dan Sunnah menjadi anutan dan pegangan, demi meningkatkan supaya rasa sultan rasa bertanggungjawab terhadap rakyat, dan sekaligus sultan dan rakyat mengikut tanggungjawab masing-masing, supaya Islam itu terangkat dengan sendiri dan ia menjadi satu yang dikatakan dustur, iaitu perundangan terhadap sistem politik dan pentadbiran di sesebuah kerajaan. Kemudian seterusnya iaitu kita bercakap tentang perundangan. Okey, sebelum Islam masuk, undang-undang Islam tidak diamalkan. Lebih kepada kuasa raja. Lebih kepada kuasa raja. Raja yang menentukan segala-galanya. Undang-undang raja yang memutuskannya. Tetapi bila Islam datang, dia mewujudkan undang-undang Islam bertulis yang menggantikan undang-undang sedia. Seperti apa? Hukum Kanun Melaka. Yang Kanun Sulaiman, yang kita belajar tentang Turki Osmani sebelum ini. Dia merupakan mempengaruhi tentang hukum Kanun Melaka, hukum Kanun Laut Melaka, Kanun Mahkota Alam, hukum Aceh dan sebagainya, sehingga ke Sambas. Ini yang banyak yang memberi pengaruh yang cukup besar tentang sistem perundangan, dan sampai sekarang ni kitab kanun syariah itu masih ada kalau kita melihat di konteks di Sambas, di Melaka pun ada juga, masih di Aceh pun masih ada. Okey.
Kemudian kalau kita melihat dari segi aspek ekonomi, sebelum kedatangan Islam, kita melihat riba monopoli diamalkan secara berluasa. Jurang perbezaan ekonomi meluas sehingga melibatkan tentang siapa yang kaya adalah mereka yang berketurunan berbangsa ataupun berpangkat. Hukum halal dan haram tidak dititik beratkan. Tetapi bila Islam datang, aktiviti perniagaan yang bersifat riba dihapuskan, monopoli judi dan sebagainya. Pengenalan terhadap mata wang dinar diletakkan. Kemudian jurang perbezaan ekonomi berkurangan kerana Islam meletakkan semuanya sama taraf, tidak mengenal keturunan, tidak mengenal bangsa ataupun pangkat. Kemudian kalau kita bercakap tentang membiasakan masyarakat menjalankan perniagaan berlandaskan hukum halal dan juga haram, ia adalah bertindak sebagai medium kawalan supaya ekonomi itu berlaku secara adil, tidak adanya tipu menipu dan manipulasi. Kemudian kalau kita bercakap tentang sosial pula, bagaimana sebelum Islam muncul, amalan kasta diamalkan, stratifikasi sosial yang amat ketara kerana dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Okay. Tidak memahami Islam, dan meletakkan adat sebagai satu hal yang utama, segala-galanya. Kemudian bila Islam datang, kehidupan sesama manusia konsep sama-samaan taraf, laisa lil arabiyyun fadul ajami illa bitaqwa, meletakkan nilai takwa itu lebih penting daripada amalan stratifikasi sosial ataupun amalan kasta. Islam datang dengan cara yang terbuka, maknanya boleh menggabungkan budaya Melayu, budaya Islam, budaya yang boleh dipakai masuk dalam ni. Kemudian cara kehidupan masyarakat Melayu berubah sedikit demi sedikit, merubah untuk menutup aurat, pengurusan rumah tangga, jiran dan sebagainya dapat dibentuk. Dan adat dan Islam itu dapat serasi, pembauran berlaku tanpa menidakkan ataupun tanpa meletakkan budaya itu ke tepi. Tidak. Asalkan yang penting selagi mana tidak bercanggah dengan Islam diterima pakai. Kalau kita melihat juga dari segi aspek pendidikan, ini juga penting. Sebelum kedatangan Islam, tidak ada institusi pendidikan yang aktif. Dia hanya kepada bangsawan sahaja semata-mata ataupun kepada golongan raja ataupun sultan. Mengagungkan bomoh dan juga pawang. Tiada penekanan pengajian Al-Quran. Tapi bila Al-Islam itu datang, Islam membawa pendekatan ilmu, mewujudkan madrasah, pesantren dan sebagainya. Banyak karya Islam diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tetapi perantaranya menggunakan tulisan Jawi yang merupakan serapan daripada bahasa Arab. Aspek pendidikan menjadi hak semua orang berbandingkan sebelum Islam, mana sebelum Islam hanya golongan bangsawan ataupun kelas di atas saja yang belajar. Bagi golongan biasa tidak mungkin untuk belajar. Tetapi bila mana Islam masuk, siapa-siapa saja bebas untuk nak belajar. Pengajian Al-Quran pun semakin lama semakin ditekankan. Kemudian kita bercakap tentang yang ketujuh, iaitu sebelum kedatangan Islam, bahasa dan kesusastraan. Kalau kita melihat tidak ada penggunaan tulisan Jawi, tidak ada perkembangan sastra Islam, tiada pengaruh bahasa Arab, bahasa pengantar bercampur-campur. Tetapi bila Islam, bahasa Melayu dimantapkan dengan dipengaruhi oleh bahasa Arab. Kemudian tulisan Jawi diperkenalkan, bahasa Melayu sebagai lugah franca pada waktu itu. Kemudian yang seterusnya, sastra-sastra Islam itu berkembang dengan cukup hebat. Kemudian yang terakhir sekali kalau kita bercakap di sini, iaitu berkaitan tentang hal-hal yang dikatakan kesenian. Nilai seni yang ke-8 ini kesenian, bukannya pendidikan, kesenian. Seni penuh dengan nilai mistik. Sebelum ini banyak berlaku pemujaan khurafat dan takhyul. Seni bina tidak diwarnai dengan tulisan Al-Quran. Tapi bila Islam datang,
kesenian ini banyak dipengaruhi oleh yang dikatakan keindahan alam, nilai-nilai keagamaan yang sebelum ini lebih kepada kedewaan dan sebagainya. Banyak lagu persembahan ini lebih kepada penyembahan Allah, lebih mentauhidkan Allah, lebih menekankan tentang penghormatan kepada Nabi SAW, dan juga kubah itu dihiasi dengan tulisan khat yang amat cantik. Nah, okey. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini saja dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi bahagian kedua, bagaimana impak ketamadunan Islam di alam Melayu ini sehingga memberi pengaruh kepada ketamadunan selepas kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. InsyaAllah kita akan sambung lagi, dan akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.